Assalamualaikum dan selamat sejahtera bertemu kembali kita dalam satu medium atas talian berkenaan dengan taklimat peperiksaan Mei 2021. Jadi saya mewakili unit peperiksaan dan penilaian, ingin mengambil masa you all dalam bawah 5 minit lah, 5 ke 6 minit lah, untuk bercerita sikit tentang taklimat peperiksaan OBT 2021. Okay, jadi mungkin tuan-tuan dan puan ada mendapat info daripada IPG lain. Sebenarnya mungkin ada yang sama, mungkin ada tak sama. Namun demikian, untuk OBT kali ini bermula 17 Mei sehinggalah ke 28 Mei. Saya harap semua dah dapat jadual waktu daripada para pesyarah. Ada paper pagi bermula 8.30 pagi dan ada paper petang. Dan ada di antara saya tengok yang calon yang akan ada paper pagi dan petang, hari-hari dan sebagainya dalam minggu peperiksaan tersebut. Jadi saya percaya hari ni 7 hari bulan, you all dah dapat briefing. Ada yang dah dapat briefing daripada pensyarah kursus masing-masing. Dan mungkin ada yang sedikit saya nak buat sedikit tambah lah, penambahan. Namun demikian, set in mind yang akan saya terangkan ni adalah secara umum. Sebenarnya keperluan bagi setiap kursus adalah berbeza-beza. Saya bagi contoh, untuk matematik agak lain lah. Dia mungkin tak gunakan buku jawapan yang kita sediakan. Mungkin dia akan gunakan benda yang lain, sebab semua simbol tu payah juga nak masuk dalam online ni. Itu juga dengan beberapa paper muzik yang menggunakan balok dan sebagainya. Jadi secara amnya nature bagi setiap paper adalah berlainan. Jadi mungkin maklumat yang lebih lanjut, lebih detail, bolehlah bertanya atau dapatkan daripada para pensyarah yang mengajar. Okey. Jadi seperti yang terangkan tadi, open book test ataupun ujian terbuka ni agak baru lah dalam sistem kita. Kalau bagi pelajaran lama, semester lepas kita dah ada take home examination. This time kita cuba buat pertama kali, julung kalinya ialah open book test, ujian terbuka, di mana tempoh masa yang diberikan adalah sama seperti ujian bersemuka. Okay, dan pelajar dibenarkan untuk buka buku, nama pun open book. Jadi kalau stay tune, saya nak beri beberapa tips lah di hujung perbualan kita ni. Jadi namun demikian, sebelum tu saya nak sentuh sikit lah secara detail. Arahan-arahan yang dalam handout yang tuan-tuan terima tu sebenarnya dah jelas. Cuma mungkin saya boleh urai sikit-sikit sajalah. Perjalanan OBT Jadi sebelum peperiksaan bermula, diminta semua calon untuk membuat persediaan. Maksud persediaan di sini ialah memastikan taliannya okey, mendapat contact number para pensyarah, membuat repo dengan para pensyarah dan sebagainya. Sebab kita ada kes semester lepas, pelajar-pelajar yang terpaksa keluar jauh ke tempat lain atau ke tempat yang ada talian. Jadi samalah semester ni, kekangan untuk peperiksaan atas talian, iaitu persediaan dari segi tu. Kalau nak top up pergi top up lah dan sebagainya. Okey, jadi dalam masa terdekat atau ada yang dah pelajar-pelajar akan di-invite oleh pensyarah ke dalam Google Classroom unit peperiksaan. Beza tau, dulu you all ada Google Classroom PDPR, kerja khusus semua kat situ kan. Tapi untuk exam kita gunakan Google Classroom daripada unit peperiksaan. You all akan di-invite. Jadi bila dah di-invite tu, you all akan lihat dalam tu ada 5 topik lah. So termasuklah taklimat, boleh turn in, baca dan turn in. Kemudian ada kehadiran untuk diisi semasa hari peperiksaan, muat turun buku jawapan. Yang ini sekurang-kurangnya sehari sebelum peperiksaan, pelajar diminta muat turun buku jawapan dan isikan angka giliran dan juga kod kursus yang berkenaan, dan save dalam komputer korang menggunakan folder yang itulah. Let's say you all ada 6 paper, gunakan 6 folder untuk save. Maknanya nanti bila hari exam, muat turun buku soalan dan upload balik buku jawapan yang dah diisi lengkap tadi ke dalam Google Classroom.
Jadi untuk sebelum exam, kurang-kurangnya sehari sebelum exam tu akan muat turun buku jawapan lengkap dan sedia. Bersedia dalam untuk buku jawapan tu. Kemudian pada hari peperiksaan, refer jadual waktu. Saya harap semua dah dapat jadual waktu. Setengah jam sebelum peperiksaan bermula, kena masuk dah dalam Google Classroom tu. Isikan kehadiran dua. Satu you kena turn in, satu lagi you kena isi dalam Google Drive, Google Form. Jadi isikan kehadiran sekurang-kurangnya 30 minit sebelum peperiksaan bermula. Kemudian lagi 5 ke 10 minit sebelum peperiksaan bermula, barulah kertas soalan akan diupload. Jadi you all akan diberi masa untuk upload kertas soalan dan mula menjawab ikut arahan seperti yang diarahkan oleh para pensyarah masing-masing, pengawas peperiksaan. Kemudian 30 minit sebelum peperiksaan tamat, sebelum tu kalau ada masalah masa upload tu, tolong beritahu pensyarah yang handle tu. Sebab kadang-kadang memang kita akan ada masalah online dan sebagainya, tak release dan sebagainya. Jadi tolong beritahu supaya kita semua dapat soalan mengikut masa, supaya peperiksaan kita tu berjalan lancar lah. Jadi bila you all dah mula menjawab sehinggalah masa yang peruntukkan tamat. Kemudian habis tamat menjawab, pelajar akan diberi masa untuk mengupload semula jawapan ke dalam Google Classroom bahagian upload kertas jawapan. Jadi sebelum nak upload tu, pastikan terutamanya bagi paper yang ramai, macam paper EDU kan, ramai banyak kelas. Sebenarnya para pensyarah kita dah siapkan mengikut kelas masing-masing lah. Let's say you J1.2, you kena upload dekat J1.2. Kalau tidak nanti kertas tu tak tahu pergi mana. Dalam handout tu juga ada beritahulah tentang penulisan, cara menulis bagi kertas peperiksaan tersebut. Contohnya J1.2, nama Abu bin Ahmad, kod kursus EDUP 3033. Kemudian alutkan ke dalam topik J1.2 supaya tak berkecamuk. Kalau tidak, seleksi paper yang ada 324 orang tu, nanti para pensyarah tu tak tahu nak cari paper you all dekat mana. Jadi ikut arahan yang telah diberikan oleh pensyarah tadi, dan upload dengan betul, menggunakan tagging yang betul supaya pengurusan tu lebih lancar lah. Sebenarnya kita minta lah kalau boleh kita upload dalam bentuk PDF. Jadi dalam masa yang sama juga, tolonglah save kerja buat kita tu ke dalam satu tempat yang lain lah. Let's say jika berlaku perkara yang tak diingini, hilang dan sebagainya, you all ada backup. Saya beritahu ni atas pengalaman lah. Saya lepas memang ada terjadi hilang, jadi susah hati nak tulis balik dan sebagainya, dan karya tu dah tak sama. Kemudian seterusnya sampai ke tahap tu, selesai dah satu perkara. Maklumkan pula kepada pensyarah tadi, saya dah upload pada ni, tolong semak jika ada, jika tak ada mohon beritahu dan sebagainya. Repo yang baik antara calon dengan pengawas. Kemudian Syazwi, kalau you ada mendengar kita punya cerita ni, Syazwi akan duduk peperiksaan secara bersemuka di bilik mesyuarat teratai. Jadi tadi Syazwi pun ada request lah tentang benda-benda tu, dan harap kami pun dapat menyediakannya. Jadi itulah, Syazwi seorang saja, yang lain akan duduk peperiksaan secara online. Seterusnya kita sedikit perkara tentang OBT lah. Yang lain-lain you all boleh baca. Mungkin saya boleh cerita sedikit tentang pengalaman lalu lah. Jadi mengikut pengalaman lalu, OBT peperiksaan secara atas talian ni, nak bagi tips lah. Kalau ditanya open book test, ujian terbuka, berapa buku nak bawa? Jadi mungkin ada yang dah bertanya kepada para pensyarah berapa buku nak kena bawa, satu almari ke, satu bakul ke dan sebagainya. Saya pun pernah bertanya kepada yang agak pakar lah dalam bidang ni. Dia kata 3 dah cukup. Sebab you all pun bukan ada masa yang sangat banyak pun. Mungkin 3 tu sebagai nak rujuk benda-benda tertentu saja. Jadi harapan soalan tu sebenarnya bukan lagi soalan yang direct. Soalan-soalan tu berupa soalan-soalan yang generate idea, pendapat masing-masing dan sebagainya. Cuma beberapa perkara dalam tips ni yang saya nak ingatkan.
tentang APA style dalam menulis bibliografi jika berkenaan. So sempat lagi lah kalau kita nak minta para pensyarah yang mengajar tuan-tuan dan perempuan ni untuk buat pengulasan sedikit lah tentang cara penulisan bibliografi menggunakan APA style sebab selepas memang tuan-tuan quote dan sebagainya, ni dapatan daripada external examiner tapi tidak ada penulisan bibliografi yang menarik dan betul. Okey. Seterusnya suka saya ingatkan kat sini tentang isu plagiat lah. Jadi kalau kita periksa online, kita kata macam senang kan, tapi sebenarnya kita sangat mudah terdedah kepada perkara-perkara berkenaan dengan plagiat lah. Jadi suka diingatkan berhati-hati dengan plagiat. Kadang ada yang kita tak sengaja kan, bukan sekadar nak tiru, tapi bila kita tidak menyatakan sumbernya, itu dikira sebagai plagiat lah. Jadi tolong penulisan akademik peringkat tinggi seperti ini patutnya perkara-perkara yang macam ni tak berlaku lah. Okey, apa soalan nak keluar? Itu pun nak kena tahu juga tu. Okey, untuk soalan yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi, soalan tu mestilah benda yang pernah diajar. Jadi kita tak boleh tanya benda yang kita tak ajar. Maknanya dalam kata lain, tak sepatutnya kita tanya benda yang pelajar tak tahu. Jadi mesti benda tu pelajar yang tahu. Cuma cara pengolahan tu yang lebih penting. Kalau ditanya, tuan-tuan dan puan mungkin ada 2 hingga 4 soalan esei sajalah, ini yang biasa kan. Berapa batah perkataan bagi soalan yang 40 markah ataupun 20 markah? Yang itu saya tak nak terangkan kat sini lah. Nanti tuan-tuan tak ada apa pula nak berbual-bual dengan para pensyarah kan. Cuba minta pendapat dia berapa kalau esei 40 markah. Berapa patah perkataan yang orang kata sesuai untuk paper tersebut ada. Jadi tak adalah kita melalut-lalut. Tahulah open book kita salin satu buku pun no point juga kan, sebab kita terikat juga dengan masa dan juga itulah. Jadi yang berapa yang orang kata cantik, betul, yang sesuai untuk soalan 40 markah, 20 markah dan sebagainya, boleh tuan-tuan tanyalah kepada para pensyarah. Cuma suka saya ingatkan jugalah, kalau dari segi rukun pentaksiran tu, soalan yang baik ini ialah soalan yang dapat mendiskriminasikan pelajar. Maknanya dia dapat membezakan pelajar yang cemerlang, pelajar sederhana dan juga pelajar yang lemah. Itu soalan yang baik. Dan bila kita tukar kepada numbers, dia jadi 5 hingga 10% saja yang cemerlang. Selebihnya di tengah-tengah dan di hujung pun 5 hingga 10% yang lemah. Jadi let's see kalau 20 orang sebenarnya dan seorang saja yang cemerlang. Itu soalan yang baik. Okey. Jadi saya rasa setakat ni dulu. Kalau pelajar rasa ada apa-apa nak tanya, boleh tanya terus kepada pensyarah atau tinggalkan pada komen kat bawah ni. Ada kesempatan kita jawab lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita exam lepas raya. Jadi mungkin ada sedikit gap di situ walaupun kita tak boleh ke mana-mana kan. Jadi saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan selamat raya dan lebih besar lagi selamat menduduki peperiksaan dengan jayanya. 13 minit rupanya. Minta maaf lah banyak berceloteh malam ni. Jadi saya harap dengan perkongsian dalam taklimat ni dapat memberikan sedikit manfaat lah bagi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tunggu komen daripada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.